Bagi akidah yang mempercayai bahawa Tuhan bersama di dalam alam ini memiliki kepercayaan kepada konsep orang baik-baik yang meninggal dunia lalu disembahnya dan akan menjadi perantaraan kepada Tuhan. Di Malaysia, amalan ini dapat dilihat di dalam kalangan masyarakat Cina yang memiliki konsep kepercayaan kepada Datuk Kong, iaitu kepercayaan dan penyembahan kepada roh atau semangat orang yang telah mati yang dipercayai menjadi penjaga sesuatu kawasan. Mereka menyembah orang-orang Melayu yang telah meninggal dunia dengan pelbagai nama yang ada seperti Datuk Mat Hitam, Datuk Nenek Fatimah, Datuk Hijau dan ramai lagi. Antara individu yang dijadikan Datuk Kong di Malaysia ini yang dapat dikenal pasti secara jelas identitinya adalah almarhum Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad yang merupakan Sultan Selangor yang keempat telah memerintah negeri Selangor daripada tahun 1857 sehingga tahun 1898. Semasa tempoh pemerintahan Baginda telah memindahkan pusat pentadbiran negeri Selangor daripada Kuala Selangor ke Kuala Langat dan menetap di sana selama 22 tahun sehinggalah kemakatan Baginda. Pada hari ini, sebahagian masyarakat Cina di Banting, Kuala Langat, Selangor telah menjadikan almarhum Sultan Abdul Samad sebagai Datuk Kong dan mereka membina sebuah tokong mempunyai patung Baginda di dalamnya. Selain orang Melayu, ada juga bangsa lain dijadikan Datuk Kong. Antaranya adalah Kalpa Singh yang merupakan ahli politik berbangsa Punjabi yang telah meninggal dunia pada 17 April 2014 akibat daripada kemalangan jalan raya di Gua Tempurung, Perak. Pada Mei 2017, iaitu sekitar 3 tahun selepas kematian beliau, sebuah tokong di Teluk Intan, Perak telah menjadikan beliau sebagai Datuk Kong, di mana telah dibina satu patung kecil rupa beliau dan diletakkan patung tersebut di dalam tokong mereka. 卡巴信啊，是我在2年前的时候感应到他，给我感应了，我当时也没有去管他了，哎呦，我以为啊只是一种拉这样啊，这种东西，以为是外面的邪灵还是什么，还是什么兄弟好兄弟那些。我就不管了。后来到2、3次了，我就觉得，诶，这个好像一定有一个神明这样来辐射给我知道。后来我就在厅里面，他就来了，我就问他你是哪一尊神明？他就说卡巴星。 Selain itu, di dalam tradisi agama Buddha di Kelantan juga berlaku perkara yang sama seperti mendiang Tok Raja atau Luang Por Kron yang merupakan bekas ketua Sami Buddha Siam Negeri Kelantan. Tok Raja atau Luang Por Kron yang telah dilantik sebagai ketua Sami Buddha Siam Negeri Kelantan pada tahun 1945 dan dia telah meninggal dunia pada 1962. Selepas daripada kematian beliau, telah diukir banyak patung dengan rupa bentuk fizikal beliau bagi dijadikan sebagai tangkal dan juga azimat oleh penganut agama Buddha. Sebahagian daripada patung azimat beliau ini bahkan telah dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga mencecah nilai ribuan ringgit. Selain itu, seorang bekas ketua Sami Kelantan juga bernama Pak Ruwit Ket Tamanat atau nama gelarannya adalah Por Tantik. Setelah beliau meninggal pada Mac tahun 2016, telah diukir patungnya di Wat Macimaram, Tumpat, Kelantan. Patungnya diukir bersebelahan dengan patung Buddha. Selain itu, turut terdapat patung lilin di biliknya serta patung diukir kecil untuk dijadikan azimat. Begitu juga tokoh Sami dari Siam yang bernama Luang Pu Tuat telah meninggal dunia di air Kala Lenggong, Perak pada tahun 1682. Kini patung-patungnya dibina gah di Wat Agama Buddha Siam dan juga dijadikan azimat oleh kebanyakan masyarakat Cina di Malaysia. Dalam Islam, melampaui batas menghormati orang soleh adalah sesuatu yang ditegah di dalam agama. Hal ini kerana perkara tersebut telah terbukti menjadi asbab kepada berlakunya perbuatan syirik pertama di dunia. Seperti mana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas menjelaskan ketika membicarakan tentang 5 berhala yang disebut di dalam surah Nuh ayat 23. Hadisnya bermaksud, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya,
Buatlah patung-patung di bekas tempat pertemuan mereka sebagai simbol untuk mengenang kesolehan mereka. Kemudian namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Maka kaumnya melaksanakannya dan belum menyembah patung-patung tersebut. Ketika mereka meninggal dan telah hilang ilmu, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis 4920. القلوب تذوب كأن الليل تعيش